Imperialisme Barat dan birokrasi Barat. Sejak abad ke-16 lagi, kuasa-kuasa Barat telah mula menjajah negara-negara di Asia Tenggara. Dalam erti kata lain, penjajahan ini dikenali sebagai proses imperialisme. Maksud imperialisme ialah dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Imperialisme telah bermula sejak zaman Empayar Yunani dan Empayar Rom. Manakala imperialisme moden bermula sejak abad ke-15 Masihi. Untuk pengetahuan anda, tujuan imperialisme Barat pada peringkat awal ialah untuk menguasai perdagangan rempah yang dimonopoli pedagang Islam. Apakah faktor-faktor yang mendorong kepada perkembangan imperialisme Barat di Asia Tenggara? Faktor-faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara ialah kekayaan bahan mentah, sistem pengangkutan dan perhubungan, persaingan kuasa-kuasa Barat, beban orang putih dan tugas menyebarkan tamadun, dan yang terakhir adalah revolusi perindustrian. Faktor yang mendorong kepada perkembangan imperialisme Barat di Asia Tenggara pada abad ke-19 hingga 20 ialah kedudukan yang strategik, iaitu terletak di antara China dan India. Penguasaan terhadap Asia Tenggara menyebabkan China dan India berpotensi untuk dijadikan pasaran yang lebih luas barangan Eropah. Revolusi perindustrian berlaku di Eropah turut menjadi faktor perkembangan imperialisme di Asia Tenggara. Revolusi ini menyebabkan pengeluaran hasil kilang secara besar-besaran. Kuasa Barat memerlukan bahan mentah secara konsisten. Antara contoh bahan mentah adalah arang batu dan biji timah. Juga kawasan pasaran baru untuk hasil pasaran kilang mereka. Keadaan ini telah mempengaruhi dasar imperialisme kuasa-kuasa Barat di Asia Tenggara. Apakah keistimewaan Asia Tenggara? Selain kesuburan tanah, Asia Tenggara juga mempunyai pelbagai keistimewaan lain. Asia Tenggara merupakan kawasan yang kaya dengan pelbagai bahan mentah. Bahan mentah di Asia Tenggara adalah untuk memenuhi keperluan revolusi perindustrian di Eropah. Bahan mentah menjadi faktor ketiga perkembangan imperialisme Barat di Asia Tenggara. Tahukah anda, apakah bahan mentah yang menjadi sasaran kuasa Barat di Asia Tenggara? Sila lihat paparan pada skrin untuk mengetahuinya. Faktor keempat yang mendorong perkembangan imperialisme di Asia Tenggara ialah kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan. Penggunaan kapal luar bukan sahaja menyebabkan muatan lebih banyak dibawa, malah mempercepatkan lagi perjalanan antara timur dan barat. Apakah kepentingan terusan Suez? Pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 telah memendekkan lagi jarak perjalanan antara timur dan barat. Selain itu, perjalanan menjadi lebih selamat dan dapat menjimatkan kos. Bagaimanakah telegraf mempercepatkan lagi proses imperialisme? Penciptaan telegraf menyebabkan kuasa Barat dapat memberi arahan kepada pegawai dengan cepat dan berkesan. Selain itu, ahli perniagaan Barat juga dapat menghubungi wakil mereka di timur dengan mudah. Ini secara tidak langsung, urusan perdagangan dan perniagaan antarabangsa menjadi lebih besar. Faktor-faktor lain adalah persaingan antara kuasa-kuasa Barat iaitu Portugal, British, Belanda, Spanyol, Amerika Syarikat dan Perancis. Yang seterusnya, keluasan tanah jajahan melambangkan kekuatan, kekayaan dan sanjungan yang diperoleh oleh kuasa Barat. Slogan beban orang putih sering kali digunakan oleh kuasa British dan Belanda untuk mendapatkan tanah jajahan. Slogan ini juga digunakan untuk menjayakan proses imperialisme.
Mereka juga mendakwa bahawa mereka lebih maju dan bertamadun serta bertanggungjawab memimpin orang Timur ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Kuasa Perancis berpegang pada slogan menyebarkan tamadun. Kita tidak boleh mengabaikan faktor penyebaran agama Kristian dalam perkembangan imperialisme. Portugis, Belanda dan Spanyol memainkan peranan utama dalam perkara ini. Sebelum kedatangan Barat, negara-negara Asia Tenggara mengamalkan pemerintahan beraja. Namun, setelah Barat menguasai Asia Tenggara, sistem birokrasi Barat diperkenalkan. Antara ciri-ciri birokrasi Barat ialah penubuhan kerajaan pusat hasil persatuan wilayah-wilayah di tanah jajahan. Yang kedua, pelantikan Gubernur Jeneral sebagai ketua pentadbir di tanah jajahan. Yang ketiga, pelaksanaan pentadbiran melalui biro. Dan yang terakhir adalah pengenalan undang-undang Barat. Sekian sahaja tajuk imperialisme Barat dan birokrasi Barat. Terima kasih.